Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. برحمتك يا أرحم الراحمين يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واجعلنا من الفائزين والمقبولين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala berikan kepada kita kesempatan tengah hari ini kita dapat bersilaturahim dan dapat kita bertemu setelah sebulan kita tak jumpa. Kita sebulan sekali jumpa. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ni memberi manfaat buat kita selama 50 minit. Kita nak masa ni amat berharga pada kita untuk bekalan akhirat kita, mempelajari ilmu tajwid dan cara membaca surah Al-Mulk dengan cara sempurna. Kita ni sebenarnya kalau kira dah khatam lama dah surah Al-Mulk ni, tapi oleh kerana sebulan sekali kita jumpa, nak baca laju pun tak boleh sebab kita nak kupas satu persatu tentang tajwid. Tu pun ustaz bagi yang basic, kita tak nak kata dalam mendalami sangat, tapi yang basic je. So kurang-kurangnya yang basic tu lama-lama akan jadi banyak. Jadi kalau boleh kita nak remind balik, kita nak semak balik, mengulang kaji balik sama-sama insya-Allah. Baik, sebelum ni kita ambil kesempatan kita baca surah Al-Mulk sama-sama dan kita sambung di ayat berapa kita berhenti tu hari? Muslimat? Ustaz lupa. 18, 19, 20. 19. Maknanya hari ni kita kupas ayat 19. Baik. Kita baca sama-sama surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksa kubur. Dan pahala surah Al-Mulk ni kalau boleh kita amalkan tiap-tiap hari, paling kurang kita kena baca lah, paling kurang sebelum tidur. Tapi jangan percaya sangat dengan tidur ni, takut tak tersempat nak baca. Baca 2 ayat dah berdengkur lah, kerana kita terlalu kepenatan. Jadi kalau boleh kita selesaikan tengah hari waktu 8 minit je pun, 10 minit, 13 minit paling lama. 15 minit tu kira merangkak sangat lah. Tapi kalau nak cepat, senang je. Buka YouTube, tukar channel daripada TikTok, masuk YouTube. Ataupun masuk TikTok, cari surah Al-Mulk. Pun ustaz ada punya surah Al-Mulk. Mana-mana yang penting, manfaatkan masa yang kita ada. Kerana masa ini amat berharga. Baik. Kita baca laju sikit tau. Ustaz baca hari ini, ustaz pilih irama, bacaan irama jiharkah. Tanda 28 hari bulan kita belajar surah Al-Mulk, baca irama jiharkah. Balik kat rumah jangan silap tulis pula, tulis jerkah pula nanti tak jumpa lagu tu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به
توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik, kita baca surah Al-Mulk tadi berapa minit? 8, 9 minit, 10 minit macam tu lah. So kalau kita boleh amalkan daripada 24 jam, kita minta masa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentadabbur ataupun membaca Al-Quran, paling-paling kurang 1 hari 1 jam pun kira Alhamdulillah, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sentuh sikit tentang bab syukur ni. Syukur ni banyak maksudnya kalau kita nak bersyukur kepada Allah, nescaya kita tak mampu. Dalam Quran sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak kira, nak hitung beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya tak mampu. Dalam doa kita nak doa satu persatu, betul tak? Terima kasih ya Allah berikan spek kepada saya. Terima kasih kepada ya Allah satu-satu nak sebut jam ke cincin ke, banyak sangat, terlalu banyak masa Allah Ta'ala bagi kepada kita. 1 hari 24 jam. Tapi kalau kita tidak ada masa untuk nak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, selawat, jadi sama-sama lah kita rebut masa satu hari kita ni kena ada masa khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain pada solat. Itu pun ada juga orang yang melengah-lengahkan solat sehingga meninggalkan solat fardu yang diwajibkan. Kenapa? Sibuk ustaz. Kenapa? Tak ada kesempatan. Jadi malu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. Baik, kita nak fadilah Quran, kita nak fadilah surah-surah seperti mana kita nak belajar pada tengah hari ini. Kita dah sampai ayat ke-19. Ya. Tengok ayat 19. Ustaz dah kupas itu hari, saya nampak ada wajah-wajah yang baru datang ke kelas kami ataupun pertemuan mahabbah bersama dengan Al-Quran ya. Kita tak kata kelas. Kalau kelas ni duduk atas meja mendengar bacaan tuan-puan, tapi ni tak, ni umpama macam kita bersilaturahim bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan ukhuwah kita, kuatkan iman kita, kerana kita ada juga sesi mengaji Al-Quran waktu pejabat. Saya yakin ramai dari kalangan yang bekerja pukul 1 sharp sampai pukul 2, tak ada yang fokus ibadah, fokus nak cari makan apa benda, nak order apa benda ni Grab food lah dan sebagainya, duk fikir macam-macam. Tapi kita masya-Allah disediakan makanan, semua benda dah tersedia untuk kita. Baik, saya nak tuan-puan fokus ya. Saya tak nak kita belajar dengan Ustaz Karim beberapa siri. Kalau kita tengok siri kita berapa siri dah? Saya rasa berapa siri? Banyak siri surah apa kita belajar? Yasin. Dah habis dah Yasin ni. Yasin. Ni siri yang keberapa saya tak ingat dah. Sebab setiap hari paling kurang 2 ayat ataupun 1 ayat. Nak kupas dengan cara cepat, nanti kualiti tak ada. Tapi bila saya kupas banyak, tuan-puan tolonglah fokus dan take note. Kalau tak take note, nanti besok sebulan pula kita jumpa, saya tanya balik huruf ikhfa berapa. Ikhfa Ustaz tolak lah. Saya selalu sebut Ustaz tolak lah izhar, Ustaz tolak lah idgham, iqlab. Yang baki tu ikhfa Ustaz. Memang jawapan kurang tepat sebab kita tak hafal. Jadi kalau boleh hafal dia punya syair dia ataupun rangkaian huruf-huruf ikhfa sebagainya. Baik, kita tengok di sini, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidn. Sini banyak orang kita kalau tak belajar, dia tak berguru, dia baca suka-suka hati. Dia baca awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Macam tu lebih kurang macam bunyi telo, bunyi tak bunyi Arab. Dia masih lagi perlu pada berguru. Jadi Ustaz nak cerita di sini, awalam, lemut, wa lemut, lam lemut, semua lemut. Awalam. Kita tak baca awalam, tak. Awalam senyum. Awalam ringan. Awalam yarau, yarau, tapi janganlah ra tu terpengaruh pula dengan ya tu lembut. Kita pula pergi lembutkan ra. Awalam yarau. Tak boleh. Tak boleh. Ustaz, kami muslimat kan lembut-lembut. Ra kami kan kadang-kadang nipis sikit. Waktu bercerita, bersembang boleh.
Tapi waktu dalam Quran kita kena tegas, ra tetap ra, tak boleh ra tetap ra. Ataupun suka hati kami lah Ustaz, sebab kami perempuan, kan perempuan jenis lembut. Tak boleh. Tetap ra baris atas tetap tebal, ra baris depan tetap tebal, ra baris bawah tetap nipis. Pakai awalam yarau. Cuba awalam yarau. Kita kena praktis tuan. Mana Ustaz kena baca, tuan-puan kena cuba. Kalau rasa pelak lagi, tu kena bertaraki face to face lah. Tu pun bila nak mengaji dengan Ustaz dah tahu lah. Tak, maksudnya cuba tengok dalam YouTube kan, kemudahan dah ada. Baik. Awalam yarau ila at-tayri. Pastikan ta di sini tebal. Ta besar. Ta. Jangan ta. Awalam yarau ila at-tayri. Tak boleh. Itu ta. Tipis. Awalam yarau ila at-tayri. Ta. Cuba sebut tayri. Bunyi Arab. Bunyi Arab. Jangan bunyi Shah Alam. Bunyi Arab. Orang kata kalau kita baca besok pergi Mekah, besok umrah, kita baca dengan ustazah syekh-syekh dekat Mekah esok, muslimat pergi mengadap dengan ustazah dekat Mekah besok, yallah tafaddali ya ukhti, mas muki. Yang tu dia tanya, nama apa? Ana ismi Khadijah binti Abdullah. Oh masya-Allah, tafaddali. Dia cakap banyak ustazah ni. Kalau tanya banyak kan. Kita pakai burdah sana, pakai burdah style Arab ni. Orang ingat orang Arab semua ni. Buka muka tengok, masya Allah, Syah Alami. Dia orang tahu orang Arab. Syah Alam. Jadi saya nak biar nampak rupa kita Melayu, tapi bila baca kadang-kadang guru tu buta. Kadang-kadang guru tu buta. Yang tasmik kita duduk kat hati-hati tu buta. Hanya bau saja. Anta from? Dia tahu je. Daripada mana? Min aina? Ana min Malaysia. Masya Allah, Malaysia. Tapi selalu ditanya selepas kita baca. Jadi bila kita baca tu, dia dengar kita dah. So kalau boleh kita baca tu, awalam yarau, tak payah beria-ria berlagu sangat, biasa je. Kita ikut SOP dia, tajwid dia. Awalam yarau. Ustaz selalu macam tu, buat orang yang paling tak pandai. Tapi bacaan tu betul lah. Pandai tak berlagu dah. Pakai baju butang, buka bubuh butang ni ke bawah saja nak tunjuk atas kita ni orang biasa. Kalau cerita kita ni imam, dia nanti dia macam Mujamalah ni ambil hati kita. Dia macam segan nak tegur. Okey, semua okey, mumtaz. Tapi ke laut sebenarnya kita ni. Tapi pakai pakaian biasa, ustaz selalu buat macam tu. So ni saya bagi contoh. Nak kita ni belajar dengan ustaz, bila kita pergi baca depan orang ramai, kemungkinan ada musabaqah. Ada musabaqah dah sini ustaz? Ada musabaqah tilawah tak? Staf MBI melawan dengan PKS, melawan dengan situ. Contoh, tak payahlah Bataranum, hafazan je, baca je. Saya rasa kita menang. PKS tak belajar dengan saya. 2 orang yang belajar dengan saya online. Pengurus dia, nama saya tak nak sebut nama lah, ada 3-4 orang. Yang tu kalau masuk lawan dengan muslimat, belum tentu muslimat tak ngaji dengan saya. Muslimat belajar 1 bulan sekali je. Tapi kalau muslimat take note betul-betul, muslimat lebih detail pada dia orang. Dia orang baca je. Baca ustaz tak gupah apa pun. Ini cerita. Masuk musabaqah. Ni saya cerita Pergi baca dengan guru yang buta, kata dia. Dia dengar kita baca. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Masya Allah. Ustazah tu, min aina anti? Daripada mana? Malaysia. Masya Allah, Malaysia. Aina Malaysia? Shah Alam. Masya Allah. Wa anti? Kamu? Anti tu adalah perempuan. Kalau anta lelaki kan, bukan anti tu makcik kan. Kadang-kadang saya ni kalau panggil anti, baca ustaz ni sampai hati panggil saya anti. Bukan anti Mak Saleh pun bahasa putih tu. Anti bahasa Arab ni kamu lah kan, perempuan tu. Jadi anti, ana min semenyehi. Semenyih, bersemenyih. Mana nak tahu bahasa Arab tu semenyih mana, tak mana. Ini nak cerita ya. Tapi satu kebanggaan, Masya Allah, anti qira'ataki muwaffaqah. Bacaan kamu mumtaz, cemerlang, terbaik. Aina darasti? Belajar kat mana? Dia respect kita. Yang tu yang kita nak.
Ni kita baca awalam yarau ila tayri fauqa, bukan fauqahum, pauqahum punya pa, pauqahum sapatin wa yakbik ma yumsikuhunna illa rahman. Macam siang baru masuk Islam. Minta maaf nak cerita kata, kalau kita kurang mendengar, kurang praktis dan tak berguru, confirm kemungkinan kita baca sama yang saya sebut tadi. Bukan saya nak memperlekehkan sesiapa, tak ada. Kalau tak berguru, dia akan jadi kat situ. Ke situ maknanya. Apa tujuan kita? Maknanya kita nak betulkan makhraj huruf kita. Okey, boleh awalam yarau ila at-tayri fawqahum fa lembut, fawqahum sini qaf tebal, jangan bunyi qaf tu jadi kaf. Ada orang baca fawqahum, tak boleh. Fawqahum kaf atas kaf, di sini qaf atas qa, fawqahum. Okey, mim mati jumpa dengan sad, apa hukum dia? Jawab ramai-ramai, ustaz nak dengar. Mim mati jumpa dengan sad, apa hukum dia? Izhar syafawi. Jangan buat lawak ya. Ada orang masuk periksa, mim mati jumpa dengan mim, orang tanya, dia kata mim sedih. Kerana mim pertama mati, mim yang kedua sedih. Jadi ustaz tu bagi harga dawat sajalah. Janganlah macam tu ya. Kita gurau-gurau juga, tapi ambil serius. Sekiranya kalau mim mati jumpa dengan huruf-huruf yang dikatakan selain pada ba dengan mim. Kan kita belajar mim mati ada 3 hukum. Mim jumpa dengan mim idgham mithlain saghir. Mim mati jumpa dengan ba ikhfa syafawi. Selain pada mim dengan ba ni adalah huruf izhar syafawi. Ini ustaz ulang kali yang ke berapa saya tak ingat dah. Maknanya ingat kan di sini, lepas tu simbol dia, kalau kita nak tahu kata izhar syafawi, apa dia? Atas mim tu ada apa? Ada apa? Bulan sabit. Tuan-tuan, ada bulan sabit. Kalau tak ada bulan sabit, dia mesti dengung. Ingat. Jadi kita nampak dalam Quran, asal atas nun mati ataupun mim mati, ada bulan sabit, tuan-puan tak payah dengung, izharkan je. Contoh dia fauqahum saffatin. Kita tak baca fauqahum saffat, tak payah. Jadi orang tak faham tajwid, Allah sedapnya kakak tu baca. Kenapa? Dia punya dengung dia macam qari'ah kot. I rasa ni mewakili qari'ah MBI kot. Tak, padahal dia tak tahu hukum dia. Dia pergi dengung je. Sebab tu kita kena belajar. Baik. Tengok di sini saffat, mad lazim muthaqqal kalimi. Mad lazim tanda, mad lazim, mad yang pasti muthaqqal kalimi. Berat. Nah, sebutan dia tu kena tekan, dan kita kena baca harakat dia 6 harakat. Tak ada diskaun tak ada diskaun. Pergi Jekyll, kemungkinan Jekyll ada diskaun lah, tapi dekat sini tak ada diskaun. Saffatin, genap 4 tu kita terus, genap 6 harakat terus tekan pada sad. Saffatin, cuba Saffati. Cuba kita tangan kanan tulis, kalau tak kidal lah, tangan kanan tulis, tangan kiri tu cuba bergerak. Latihkan kadar mad panjang harakat kita. Kalau kita tak bergerak, kita main teka-teki, dia tak boleh, takut terlebih ataupun terkurang. Macam abang-abang Imam Zuhur tak baca kuat kan? Asal kuat tak? Tak. Kalau jadi imam kat rumah, saya yakin ada yang pada kalangan kita kemungkinan imam dekat masjid, imam dekat surau kan, imam rawatib dan sebagainya. Tapi kalau kita jadi imam dengan keluarga pun, kita kena baca dengan betul. Takutlah baca dengan isteri kat belakang. So Ustaz Karim kata 6 harakat. So 4 ke 5 ni. Tengok pandang isteri kata, bang baru 5 bang. Batal isteri, batal lah bang. Semayang semula. Dua-dua tak erti punya tajwid. Ataupun isteri faham tajwid, belajar dengan Ustaz Karim, suami tak faham. Safatin, isteri kata 6. Apa dia? 6. Apa suami tu 6? Rupanya 6 harakat. Apa tahu, aku nak tegur tak apa, aku tak gebir semula lah. Mana nak tahu kan? Janganlah buat lawak macam tu. Ini cerita sahaja. So semua ni ilmu. Wallahu alam. Okey. Pastikan 6 harakat, tak boleh kurang. Cuba kita latih. Saffatin wa yaqbid. 1, 2.
Lebih kurang macam tu lah. Maknanya agak-agak je lah anggaran dia macam tu. Kalau rasa macam kurang, tapi insyaAllah saya yakin bila kita training selalu, kita boleh rasa agak. Macam orang baca imam waladhalin lah. Takutlah tiap-tiap imam setiap fardu kena pasti tanya Bilal, cukup tak waladhalin aku tadi? Tak ada kan. Dia tawakal pasal dah latih selalu dah. Baik, pastikan di sini ayat di sini sambung ya. Ustaz sambung terus pada tanwin bawah jumpa dengan waw. Apa hukum dia sini? Idgham. Idgham apa? Ma'al ghunnah, serta dengung. Dia ada idgham dua ni, idgham dengung, idgham tidak dengung kan. Sini masuk dengung, termasuk pada kalangan huruf yang perlu kita dengung. Saffatin wa yaqbidn. Dan tuan-puan kena tahu keindahan membaca Al-Quran bagi orang yang ada bakat suara, yang kelenokan dia yang sedap kita dengar baca Quran tu, rasa macam terhibur haluan telinga kita ni bila mad, dengung lagi. Lebih kurang macam tu lah. Sabdu, tapi sabdu tu jangan lama sangat akak contohnya lama pergi sabdu ni 2 harakat kan, tapi dia pergi lebih pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Iyalah aku nak berdengung, aku nak bagi sedap ni. Aku nak kasih kau punya taranum dia. Salah. Orang suruh buat RM2, kita pergi hentam RM6. Salah lah, tak boleh lah. Tengok tempat dia. Tapi kalau macam ni Saffat, jangan kurang pula. Orang suruh baca 6 harakat, yang pasti 6 harakat, jangan kurang. Kita pula pergi kurang. Saffatin apa? Kurang sehat. Sesemah ni batuk, tak boleh. Kita kena genapkan 6 harakat juga. Okey? Pastikan. Tanwin jumpa dengan waw, idgham ma'al ghunnah. Saffati wa yaqbid. Di sini qalqalah sughra atas kalimah qaf. Wa yaqa. Jangan wa yaqa. Kuat sangat tak boleh. Ataupun wa yaqa. Bagi tambah pula macam atas qaf tu ada sabdu. Wa yaqa. Kenapa? Ustaz Karim kata kena qalqalah sini melantun. Melantun lah bagi kau-kaunya melantunan dia. Tak boleh. Dia ada 3. Ada sughra, kubra, apa dia? Akbar. Akbar ni yang bersabdu. Seperti surah Al-Masad. Cuba kita baca sama-sama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan wa tab. Tak boleh. Wa tab. Dia lambatkan sikit. Jangan tinggi sangat sampai ke 5 tingkat. Tak, 1 tingkat je naik. Wa tab. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau kata dia tak ada sabdu, cuba tuan-puan tengok dalam Quran. Nanti bila ada Quran yang ada surah Al-Masad, tengok ayat pertama di hujung dia wa tab, dia tak ada sabdu atas ba. Tapi yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak ada sabdu. Jangan pergi lompat belah sana. Tak tu lompat kubra, tapi sini akbar. Mana akbar ni ekstra. Wa tab, di sini pun sama juga. Saffatin wa yaqbid. Di sini qalqalah sughra, kecil je. Pasal dia duduk di tengah kalimah. Okey, wa yaqbid. Satu kalimah huruf yang perlu dibetulkan. Ramai berkalangan kita bila sebut dad ni, dia bunyi cenderung pada dal, ataupun dia melantun. 2 kesalahan. Dia bunyi macam dal ataupun dia melantun. Contoh, saya bagi yang cenderung pada dal. Wa yaqbid. Dia macam bunyi dal. Wa yaqbid. Macam kita tahan angin keluar pada mulut kita. Cuba sebut orang Melayu susah nak sebut. Dia biasanya orang Arab yang paling fasih, dia orang kata orang Arab. Sebab dia memang dia, sebab tu orang Arab huruf dia, cuba kita perhati tengok, huruf ain, huruf ha, huruf apa? Alif lam depan, huruf dad. Kita dengar dia bunyi tu dah. Bubuh alif depan je. Al makan, al ayam, al kambing, al unta. Dia macam tu. Dia bunyi alif tu banyak ke depan. Orang Arab. Orang Melayu, kita apa dia? Capanya ngapa? Itu. Orang Arab tak ada. Saya pernah suruh dia baca. Cuba baca kepadanya. Arab tulis ni. Saya kata, Ahmad, Iqra dia. Baca.
Kepadanya nya. Aku tarik lidah lagi. Dia gurau dengan dia. Dia kata, sekarang ni kau marah kat aku Dulu kau belajar bahasa Arab kan? Belajar bahasa Arab susah. Itu kata bahasa. Subhanallah. Okey? Maknanya tidak ada aib bagi kita kalau kita belajar salah peringkat awal, tapi lama-lama kita dah improve, baca seperti orang Arab. Ini salah satu perkara yang digalakkan. Okey. Dha di sini jangan melantun. Ada orang baca wayaqbidun, tak boleh wayaqbidun. Dia macam sikit je. Wayaqbidun. Lepas tu telan dengan nun. Wayaqbidun. Nun pemati, dha pemati. Sukar ni, susah. Wayaqbid. Ada orang baca bunyi dot sahaja, nun tak bunyi dah, hilang bang. Wayaqbid. Apa wayaqbid? Dia kata wayaqbid, bunyi sikit. Ni pasal mic, tak tahu mic bunyi kuat tak? Bunyi tak? Jelas tak makhraj huruf Ustaz? Dia bunyi macam wayaqbid. Dia macam ada nun sikit, n sikit, n mati, dot mati. Wayaqbid. Cuba. Susah tapi kena praktis lah. Ni dengan ramai-ramai ni memanglah lulus semua. Cuba panggil seorang-seorang. Wayaqbid. Tak jadi. Pasal first time. Tapi saya yakin ada yang dah terror dah. Kalangan ustaz-ustazah saya tahu ada di sini. Cuma kita kena praktis lah. Sambung. Kita tengok di sini tanda jim. Apa makna tanda jim di sini? Harus berhenti. Waqaf di sini. Apa makna harus berhenti abang, kakak? Maknanya digalakkan kita berhentilah. Kadang-kala Quran lain, cetakan lain kemungkinan tak ada, dia buat macam salamia. Di sini Quran ustaz dia buat jim. Quran tuan-puan semua jim. Ada Quran, kadang-kadang Quran lain lah, tempat wakaf-wakaf lain dia macam ada jim, ada tak ada jim, ada salamia dan sebagainya. Tapi Quran kita ni kalau yang ada jim, maknanya jawaz, harus berhenti. Abang kakak, kalau tak nak berhenti boleh tak? Haram ke? Tak haram. Boleh nak sambung. Tapi dah tahu nak sambung, pastikan nafas tu cukup. Secukupnya. Jangan kita ambil nafas sikit, nak pergi dekat Penang, isi minyak RM5. Dekat Sungai Buloh lah, dekat tu je, dekat tol Sungai Buloh tu je, dekat tol apa ni, Petronas, dekat highway tu, dekat situ je. Tu pun kalau sampai. Kalau pergi kat Gatri, tol yang ketiga tu je, kat simpang tu, mati syahid innalillah, situ je. RM5 mana cukup? Umpama lah. Maknanya kita kena tengok pada nafas kita. Sebab tu tadi bila Ustaz baca satu surah tadi, di hujung-hujung tu Ustaz baca satu nafas semua. Dulu Ustaz baca bagi dua. Sekarang ni kita kena target setiap ayat yang kita nak baca. Tengok ayat tersebut. Kalau setakat Yasin, nak baca Yasin, tak payahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas sampai bunyi berdengkur tu. Yasin. Alah, apa itu? Baca Yasin je pun. Tapi kalau kita nak ambil ayat yang panjang, itu selayaknya. Tarik nafas. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Cukup-cukup makan ustaz pun. Tu tarik nafas tu. Sebab tadi makan nasi kambing. Jadi ada kat peha kambing sangkut kat sini. Tu pun sampai. Tapi kalau perut kosong, dah jujur ustaz tak makan lagi, ustaz gurau je. Jangan telan aliu pula kambing. Kita sama-sama tak makan. Betul, saya tak makan apa lagi pada pagi tadi, hanya minum dan makan ringan sahaja. Baik. Fakta kenyang ni masalah juga ya. Kalau kenyang nafas pendek. Tapi kalau nak tengok nafas pendek panjang, cuba marah. Marah ke siapa-siapa, cuba marah. Hafizah, nafas panjang, tak semput, semua kan. Cuba kita nak membawang kan. Yang sambung ini saya cerita saja, yang kaki membawang duduk. Kenal lah Kak Liza tu. Minta maaf. Kalau dah Kak Liza minta maaf. Saja saya sebut Kak Liza kat Europe sana lah. Kenal Kak Liza. Yang tengah sambung ni. Tarik nafas tu. Bagi tajuk je. Kau kenal Abang Man tu? Abang Man?
Abang Man ni kalau pergi kat surau, dia semayang dengan kita. Kalau semayang tempat dia, dia punya marah kat kita pada sujud. Dia sujud, dia buka sayap dia. Kita semayang sampai tak boleh. Kadang-kadang siku kena. Dia semayang tepi, punya dah nak panjang nafas. Kalau mengaji, tabarak, sempun. Tak boleh Ustaz. Pasal kita tak minat. Cuba kalau kita minat. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan, tajuknya nak start membawang, I tak ada join. I'm sorry I dalam syorat. I'm sorry, I ada hal kat luar. Bagus, tarik diri. Takut bila kita masuk dalam kumpulan tersebut, kita lagi power. Kita yang bagi tajuk tu pendek je. Yang ni yang masalah. Ustaz selalu galakkan, kalau kita start nak membawang, kita sebut, I semput. Asma, tak boleh hari ni. Kenapa kak? Entah, lain macam. Ambil skill tu, cabut. Ingat Ustaz kata, kalau aku join, kemungkinan aku 2 kali 5. Alangkah kita, redakah kita nak makan daging saudara kita? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan? Dalam Quran sebut tu. Adakah kita sanggup nak makan daging saudara kita? Bukan nak bagi daging. Kita tak tergamak sebab tu kata, berhati-hatilah kita dalam hidup ni. Jangan jadi orang yang lupa diri. Jadi di sini, tengok balik sini, cerita bab nafas, dia pergi cenderung kepada tempat lain pada tajuk tadi. Maknanya di sini, kalau kita nak sambung jim, boleh sambung, tapi syarat biar nafas tu panjang. Jangan beria, aku tengok gym sini, aku nak pergi jugalah. Boleh ni. Contoh, dia macam ni. Ambil nafas tak cukup. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna Allah. Awak kata dah tadi suruh berhenti kat gym tu. Berhenti je lah kat gym. Takut Ustaz, takut salah. Tak salah, Ustaz kali katakan harus berhenti. Mana-mana tempat boleh berhenti kecuali lam alif. Kalau nampak lam alif, abang akak-akak jangan berhenti di betul-betul sharp lam alif tu. Berhenti ke setelah tu. Kalau kita pergi berhenti, jangan berhenti kat rumah kita ngam-ngam. Berhenti rumah jiran. Umpama macam tu lah. Tapi dekat rumah kita juga. Jangan berhenti kat longkang tu. Tenggelam kita. Rumah aku kolam. Okey, biar lepas kolam tu. Selamat sikit. Maksudnya, kalau kata ada lam alif. Tapi kalau ada jim, harus berhenti. Kalau ada sa, lam, ya, apa dia makna dia? Waqaf ni. Al-waslu awla. Sambung lebih baik pada berhenti. Berhenti boleh tak abang? Boleh, tak ada masalah. Yang masalah, yang tak ngaji. Buka Quran pun tak ada, bersepah Quran kat rumah. Kalau kata Yasin tu, Masya Allah, tiap-tiap kunduri pergi je balik. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni dia bagi benda lain dah. Dulu asal pergi kunduri je, balik surah Yasin. Penuh surah Yasin dekat atas dashboard kereta tu. Betul tak? Lepas tu Allahu Akbar. Janganlah macam tu ya. Jadikan Quran tu sebagai hiasan, peralatan untuk keselamatan. Tapi membaca tak boleh. Jangan jadikan Quran seperti rumah yang rusak, rumah yang tak ada orang. Na'udzubillah min zalik. Okey. Pastikan di sini ada lagi wakaf yang Ustaz belum teruraikan. Qaf, lam, ya. Tadi sa, lam, ya. Apa makna dia? Take note. Sa, lam, ya digalakkan sambung. Al-waslu awla. Sambung lebih baik. Berhenti boleh ke? Boleh. Qaf, lam, ya digalakkan berhenti. Kalau nak sambung boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, cukup. Sambung di sini, ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Ma sini mim alif ma, lembut. Ma, jangan ma, tak boleh. Ada orang baca bunyi ma yumsikuhunna. Kadang-kadang slang tu dia macam terbawa-bawa dalam bacaan Al-Quran kita. Ya, ma lembutkan. Mim alif ma yumsikuhun. Ma di sini qadar panjang dia berapa harakat? 2 harakat. Lebih boleh tak? Tak boleh Ustaz, sebab tidak ada awan di sini, tidak ada kening di sini, tidak ada tanda mad di sini Ustaz. Okey, faham. Ma yumsikuhunna. Di sini nun yang bersabdu. Apa nama hukum di sini? Wajibul gunnah. Wajib dengung tuan-puan. Jangan lalu macam tu je. Tuan-puan, ramai kalangan kita dia masih tak mahir lagi dalam sudut wajibul gunnah ni. An-nun al-musyaddadah ataupun al-mim al-musyaddadah. Mim yang bersabdu ataupun nun yang bersabdu. Ingat, asal nampak aja bersabdu, mim ke nun ke, tuan-puan dengung 2 harakat.
Dan di situlah memberi kelonakan dalam bacaan kita, keindahan dalam bacaan kita. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Kita boleh berlagu situ. Ma yumsikuhunna illa, tak ada lagu lah, tak ada dengung situ. Tapi di sini sepatutnya kita bolehlah dengung sikit. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Boleh rasa macam Allah, nyamannya aku dengarnya, bacaannya nyaman sekali, kayak mau tidur. Kamu nanya apa naik sekarang ni, budak-budak macam-macam sekarang ni. Kamu sejuk ustaz, anak saya, Baba nanya, kamu nanya apa benda kamu nanya, tak faham lah saya. Dia jadi viral. Sampai Ustaz Azhar pun tanya, kamu nanya, budak tu tanya soalan apa benda, tak tahu kan, dalam TikTok kan viral soalan yang pelik-pelik, tak tahulah bapak dia bagi soalan ke, tak tahulah. Budak tu tanya macam mana yang ayah dengan mak dia duduk dalam selimut lah, macam cerita apa cerita. Tanya Ustaz Azhar, Ustaz Azhar kata kamu nanya. Gelak satu dewan tu. Jadi saya pun tak tahulah apa pun. Okey. Wajibul gunnah di sini harakatain, dua harakat. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Waqaf di sini pastikan ra tu tebal, ha tu ha halqum ataupun di wastal halqi ar-Rahman. Jangan Rahman bunyi dengan ha dada, okey? Innahu bikulli syai, sama pun juga di sini pun, di sini ha nun besar bedu, innahu bikulli syai'in. Di sini hu, di sini dua harakat sebab dia ada ha dhamir sambung dengan huruf lain tanpa ada tanda mad, maka dia ada tanda waw kecil di sini. Kalau kita tengok di sini ada atas ha tu innahu ada baris depan, betul tak? Tapi dia ada sambungan dia tulisan waw kecil, betul tak? Kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada waw kecil tu, maknanya kita jangan baca dua harakat. Kita baca satu harakat je. Innahu bikul. Kalau tidak ada waw kecil. Sekarang ni tuan-tuan nampak tak waw kecil? Okey, tanda di situ, take note, dua harakat. Jangan panjang pula. Jangan kurang pada dua harakat, jangan panjang pada 4 harakat. Tak boleh. 3 harakat pun tak boleh, okey? Innahu bikul. Dapat hu bikulli. Jangan hu bikulli, tak boleh. Hu bikulli, 2 harakat. Ataupun panjang hu bikulli, salah. Kecuali kalau disambung dengan hamzah. Hu annama. Contoh ilahu contohnya ilahu inna. Dia sambung dengan hamzah ataupun alif boleh. Nanti kita cari contoh lain insya-Allah. Baik. Tengok sini, innahu bikulli syai'in basir. Okey, kita tengok di sini syai'in basir. Pastikan SY di sini ya. Jangan bunyi S saja. Ada orang baca bikulli syai'in, syai'in sin. Tak boleh. Syai'in SY. Syai'in di sini, lepas tu tanda baris 2 bawah. Rasam Usmani ataupun kitab Quran Usmani kita di sini, kalau baris bawah 2 disambung dengan ba, dia padam satu, digantikan dengan mim. Nampak tak mim yang terpacak tu? Nampak? Ustaz panggil di sini mim toge. Kita ada dalam kitab, carilah kitab hijau ke kitab mana, tak ada. Ustaz je buat gelaran ni. Anak murid ustaz, saya tak cerita dengan hamba Allah, dia kata, ustaz, saya panggil mim ni ustaz, mim toge ustaz. Kenapa? Dia bentuknya macam toge. Saya tak suka ustaz. Tak apalah, mim toge lah, asalkan kenal je. Maknanya kalau nampak ada contoh mim toge, jangan tak dengung pula, dengung. Okey, tengok sini. Innahu bikulli syai'in basir. Dengung dia 2 harakat, sambung dengan ba. Nama hukum dia di sini apa dia? Iqlab. 1 huruf je iqlab. Iqlab ni dia ada anak tunggal, nama dia ba. Hukum iqlab, asal nampak mim toge, kita mengiqlabkan dia. Kita baca dia, umpama dia nak bunyi macam mim, tapi macam mulut kita terbuka sehelai kertas. Cuba kita praktis. Innahu bikulli syai'in basir. Tengok mulut ustaz.
bikulli syai'in basir. Dia macam ada sehelai kertas. Jangan berbuah duit tuan-puan, batuk sebulan nanti. Duit tu kotor kan, ada setengah tu dah nama dia. Saya kata bubuh kita letak sehelai kertas. Ada yang ambil kertas dia koyak, dia bubuh sehelai kertas. Betul, ngam-ngam. Budak mana tahu dia pergi bubuh duit, entah mana duit yang mana-mana kelang mana tak tahu, bubuh dalam mulut duit. Batuk budak tu seminggu. Ustaz, batuk lah ustaz. Saya kata ni kesan bubuh duit dah mana tadi tu, saya rasa kan. So cuba dengan kertas A4 kosong, letak. Umpama dia macam tu lah, jangan kita terus serius sangat. Maksudnya kadar dia macam tu. Baik Ustaz, ada yang kata tutup mulut boleh Ustaz? Itu semua tu di atas berguruan kita. Kita guru macam mana, tapi kita kalau boleh cuba sehelai kertas. Kalau tutup salah ke Ustaz? Tak salah. Dia banyak bacaan dia. Boleh kita baca, tak ada masalah. Syarat kita dengung. Okey? Kita nak tamat dah ni, habis dah. Mana? Bisyai'in ini. Innahu bikulli syai'in basir. Saya bawah si, tebalkan. Jangan si. Sir. Pasal ra di sini di hujung ni, tebalkan nipis. Tebal. Nipis. Sebab apa nipis? Sebab sebelumnya ada baris bawah dan ada ya. Basir, ingat, semua huruf kalau baris bawah di hujung dia ra, qadir, nipis. Basir, nazir, lagi kalau nama orang tak ada, nama orang tak ada, susah. Nazir pun ada, nazir. Bashir, ada Bashir. Abang Bashir, yang cuba panggil, kalau dah sini panggil Bashir, selalu panggil punya tempat Bashir. Masih tak, salah tu. Pada bawah syir, nipis. Awak banyak tajwid. Mana-mana tak apa, panggil lah. Asalkan jangan panggil nama-nama yang mengaibkan orang. Ini Ustaz nak pesan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu letak nama-nama orang ni, letak nama-nama gelaran. Nampak dia badan dia, nama dia Nasaruddin. Nasaruddin. Dalam IC Nasaruddin tu, dekat rumah orang panggil dia Abang Nasar. Mak dia kadang-kadang bila manja dia panggil dia Nash. Kawan dia nak manjakan lagi dekat kelas, kat sekolah panggil Roy. Kebetulan dia bawa Roy. Nasro jadi Roy. Jadi Roy pula dekat Roy. Daripada nama Nasaruddin jadi Abang Roy. Janganlah buat nama-nama yang bukan-bukan ya. So letaklah gelaran-gelaran yang sesuai. Kalau orang Arab ni dia suka buat Abu di depan. Contohnya tuan-puan, ada anak nama dia Muhammad, Abu Muhammad. Anak tuan-puan nama dia Asma, Abu Asma. Kalau perempuan, Ummi Asma, Ummi Muhammad. Dia tak kenal nama ni. Nak panggil nama Kak Liza, mana Kak Liza, mana seorang tak kenal Ummi Muhammad, Ummi Muhammad. Tahu gelaran saja. Jadi orang tak tahu nama kita, usul asal kita kat mana, bubuh nama gelaran. Kunyah, nama dia kunyah. Boleh kita bubuh gitu. Kalau kita minat, contohnya yang bujang tak kahwin lagi, nak letak nama Ummi Khadijah, orang tak tahu siapa dia, bubuh je Ummi Khadijah. Walhal kita tak ada anak nama Khadijah lagi, tapi kunyah kita, gelaran kita yang kita suka. Kalau ada rezeki, I nak bubuh nama I, nama dia Khadijah. Nanti keluar-keluar tengok bergaduh dengan suami kata tak boleh, nama I ada Nur Muhammad, kena bubuh Nur Khadijah. Bubuhlah Nur Khadijah, tak apalah. Kadang-kadang kita kena meraihkan juga. Wallahu a'lam. Cukup kali ini kita baca ayat pada awal sehingga habis. Patuh tajwid dia yang kita belajar hari ini. Baik. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Cuba. Saya bunyi yarau lagi. Yarau tak ada. Yarau. Okey. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Jangan tinggalkan dengung nun ya. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir.
Yang ni yang kita ikut SOP dia, mana kita ikut dia punya tajwid dia. Nak try pula. Nak test tak satu nafas? Nak? Boleh? Lagi kita nampak malakul maut, nampak ambulan, nampak kereta, macam-macam, nampak hospital, nampak kubur. Macam nafas tak cukup je. Tapi saya nak training tuan-puan. Boleh? Okey, tarik nafas. Exercise sikit. 1, 2, 3 melalui hidung Kita nafas dulu. Tarik nafas melalui hidung. Lepaskan. Perut biar boroi, perut biar boroi. Okey, saya tak tengok muslimat, saya tengok lelaki, jangan tengok mana yang boroi. Okey, tarik sekali lagi melalui hidung. Lepas. Okey, nafasan nak bagi sampai ni, lagi tenang ni. Okey, yang ketiga pula, 1 lagi, 2, 3. Muslimat sekali. Okey, nak training. Ustaz baca dulu ke terus muslimat baca? Ustaz baca, Ustaz beria kata boleh. Ustaz baca dulu. Saya buat kena. Okey, tak masalah, kita cuba. Ustaz tak makan nasi lagi, boleh je insya-Allah. Okey. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Landing tak punya cacat. Jangan basir. Tu potong markah tak nak. Itu punya namanya semput. Saya landing tadi bunyi cacat tak? Tak, ngam-ngam. Nama dia ngam-ngam. Ngam-ngam okey. Cukup makan. Okey, kalau dalam cerita Piramli mati dalam iman senyum. Okey. 1 standby, ambil nafas. Tarik baju tu, kok lah fit lagi, alasan pula baju ni. Geda lah, hal punya geda ni. Contohnya, tak ada geda tak geda, ditarik. 1, 2, 3, tarik nafas. Tadi tak sepakat. Sekali lagi. Saya buat 1, 2, 3 tu. 3 tu dah start dah. 1, 2, semaksimal cukup penuh angin dalam perut kita. Cuba. Yakin sampai. Tapi laju sikit lah. Ikut SOP. Dengung-dengung juga. Jangan langgar tiang dinding masuk longkang. Saya tak nak. Ikut dengung saya ajar tadi tu. Dengung panjang pendek. Safat tu biar cukup 6 harakat. Boleh? Ni cabar ni, kita kena cabaran sikit ni. Okey. 1, 2, 3. Awalam yarau ila at-tayri saya rakam nak buat kat TikTok. Bagi viral. Nak tengok siapa dia muka pucat dia buat peng. Tengok pucat. Nanti kita edit sikit bunyi quack. Kan? Bagi tengok muka yang cuak macam mana, muka yang mati syahid. Saya tahu kalangan ramai-ramai tadi ada yang sempurna cukup nafas pasal dia tarik nafas betul. Ada yang memang dia jenis semput tak boleh. Saya maafkan. Tapi ada yang pura-pura ni. Ni, awalam yarau ila at-tayri fawqahum kita tengok macam dia sambung, rupanya dia mati syahid lama dah. Mulut je yang bergalan, tapi suara tak ada. Ada? Okey, kita agak-agak harap kita ingat ustaz pesanan ustaz, wallahu alam, cukuplah belajar Quran ni. Jangan kita terlalu stres ya. Jangan kita fikir Quran ni menyusahkan. Sebenarnya Quran ni kalau kita belajar terhibur sebenarnya, sebab ini kalamullah. Kita sambil belajar, sambil gurau-gurau. Saya tak suka mengajar syadid, tegas sangat, tak ada. Saya lebih pada gurau supaya kita ni tak ada rasa penat. Bayangkan ni waktu orang rehat, orang lain tidur ambil kayu lulah, kita belajar. Tapi kita dapat pahala, orang lain tidur kosongnya tak ada apa pun. Okey, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada syaitan, selamat menyambut hari kebangsaan. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama semoga kita ni sentiasa aman, sentiasa dipelihara oleh Allah negara yang tercinta kita ni, dijauhi daripada musibah ujian, dijauhi daripada wabak, dicegah daripada segala penyakit, dan kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.